ينفعنا بعلومه آمين. Mustahil ada sesuatu yang mustahil ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mustahil berlaku sesuatu yang berlaku itu dengan bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Mustahil ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ni lawan kepada sifat iradah. Lawan kepada sifat iradah adalah sifat karahah. Dia sifat wajib. Kita pandai dengan bahasa Arab. Sifat mustahil jadi ikut bahasa Melayu. Loh. Sifat wajib 20 dengan bahasa Arab. Lawan kepada sifat wajib hak 20 hak dengan bahasa Arab tu lawan dia jadi tak ada bahasa Arab. Jadi bahasa Melayu. Faham tak ni? Sifat yang pertama sifat wujud, itu bukan bahasa Melayu, itu bahasa Arab. Lawan kepada sifat wujud tak ada, itu bahasa Melayu. Wujud bahasa Arab. Yang kedua kidam, lawan dia baharu. Kidam bahasa Arab, lawan jadi bahasa Melayu. Bahasa tu kita ni. Sekarang iradah, itu bahasa Arab. Lawan sifat iradah qudrah, bahasa Arab. Lawan sifat qudrah lemah. Lemah tu bukan bahasa Arab. Tu kan kita ni. Wujud lawan adam, qidam lawan hudus, baqa lawan fana. Mukhalafatuhu ta'ala lil hadis lawannya mumasalatuhu ta'ala lil hawadith. Itu sebenarnya. Tapi tak apa ni nak cerita. Kita hak sifat wajib je bahasa Arab. Iradah tu sifat wajib. Lawan dia karahah, tu lawan dia. Karahah ni kadang-kadang diterjemah dengan benci. Tu terkadang. Dia karahah dengan makna adamu iradatihi, bukan kehendak Allah. Sini tak ada kehendak Allah. Itu lawan kepada iradah. Arab dia karahah. Karahah tu kadang-kadang diterjemah dengan benci. Itu salah satu daripada makna karahah, benci. Tapi maksud di sini adalah adamu iradatihi, dengan tak ada kehendak Allah. Itu makna karahah. Dia karahah ni kalau pergi kepada syar'iyah, hukum syaraknya, karahah makruh tu lah. Karahah lawan sunat. Makruh tu karahah. Kemudian makruh ni perkara yang karahah. Itu karahah hukum syarak. Ini karahah aqliyah, dengan makna adamu ta'alluqil iradati bisyai', dengan makna tidak bertakluk iradah dengan sesuatu. Dengan makna apa? Adamu iradatihi, dengan makna berlaku sesuatu dengan tidak iradah Allah, dengan tidak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Berlaku sesuatu, ada sesuatu yang harus, sesuatu yang mumkinun, mumkinat, sesuatu yang harus. Ada sesuatu bukan datang daripada iradah Allah Subhanahu wa taala, itu mustahil.
Kenapa? Kerana sekalian perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang lagi akan berlaku, kesemuanya datang daripada iradah Allah Subhanahu wa taala. Sekalian perkara. Mustahil ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesuatu tu hanya sebesar zarah sekalipun, mustahil. Sekalian yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang lagi akan berlaku, kesemuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ni mati molek ni. Ni kena mati molek sini ni. Sesuatu yang berlaku tu kehendak Allah, termasuk ikhtiar pilihan hati kita, termasuk kasbun usaha kita pun datang daripada iradah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu perkara yang bukan kehendak Allah. Walaupun sesuatu perkara itu hanya terdetik di hati, semuanya kehendak Allah. Walaupun sesuatu tu hanya berkelip mata memandang, kesemuanya kehendak Allah. Kalau terdetik di hati pun kehendak Allah, ketetapan Allah, pilihan hati sama telahlah kehendak Allah. Kalau berkelip mata pun kehendak Allah, usaha kita kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ni mati sini. Clear lalu dah. Kita minggu lepas cerita bab ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha. Ahli sunnahnya macam mana, Jabariyahnya macam mana, Qadariyahnya macam mana. Yang timbul sekarang ni pula, nak kata Jabariyah pun tidak, nak kata Qadariyah pun tidak, tapi ahli sunnah pun tidak. Ada pesen gitu pula sekarang ni. Berpegang yang berlaku adalah kehendak Allah, maka tertolaklah Jabariyah. Berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Mana tertolak Jabariyah yang tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Kemudian berpegang pilihan dan perbuatan tidak memberi bekah, maka tertolaklah Qadariyah. Qadariyah berpegang pilihan dan perbuatan hamba memberi bekas dengan kudrah, dengan tenaga yang Tuhan bubuh di hamba. Ada, dia berpegang pilihan dan perbuatan ada di hamba tetapi tak beri bekas. Ni tertolaklah Jabariyah nyata dan tertolak Qadariyah nyata. Tiba-tiba pilihan dan perbuatan tak beri bekas, tetapi diri pilihan, diri perbuatan bukan hak Tuhan, hak hamba. Jadi kok tu pula jadinya. Cuma tak beri bekas. Ada ni. Jabariyah tidak ada pilihan dan perbuatan. Itu terpesong. Tak. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Pilihan perbuatan beri bekas, itu Qadariyah, terpesong. Tak. Pilihan dan perbuatan hamba tak beri bekas. Tiba-tiba pilihan perbuatan tu hak hamba, cuma tak beri bekas. Tu bukan ahli sunnah gitu. Ni hak timbul sekarang ni. Ada ni. Pilihan perbuatan hak hamba mutlak, tetapi tak beri bekas. Yang berlaku tu semuanya perbuatan Allah, tetapi diri pilihan hamba sendiri mutlak. Diri perbuatan hamba sendiri mutlak. Allah tidak kehendak tu, Allah hanya mengetahui, tapi tak beri bekas. Itu bukan ahli sunnah. Nak kata Qadariyah, dia kata tak beri bekas. Pilihan dan perbuatan tak beri bekas. Jabariyah memang tak lah, sebab berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Memang Jabariyah tidak dah. Nak jaga Qadariyah pula, tak beri bekas, tak beri bekas. Yang berlaku tu semuanya dengan perbuatan Allah. Tiba-tiba pilihan dan perbuatan bukan hak pilihan hamba tu, hak mutlak hak hamba, bukan kehendak Allah.
Perbuatan tu, usaha tu hak hamba, bukan kehendak Allah. Allah hanya mengetahui, Allah tidak menetap, Allah tidak memutus apa yang akan dipilih, apa yang akan dilakukan oleh hamba. Allah hanya tahu je seseorang hamba memilih satu-satu perkara, seseorang hamba melakukan satu-satu perkara, berhasil perbuatan hamba tu Allah yang buat. Allah yang buat. Atau pergi pada kudrah, Allah yang buat. Tapi diri, pilihan dan perbuatan bukan kehendak Allah. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah tidak menghendaki, Allah hanya mengetahui. Hak tu kok mana pula jadi peseng tu? Ni mustahil ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah. Sesuatu ni walaupun sebesar zarah, sesuatu ni walaupun terdetik di hati, sesuatu ni walaupun hanya berkelip mata, mustahil berlaku tanpa kehendak Allah. Dengan makna sekalian perkara yang berlaku adalah datang daripada iradah Allah Subhanahu wa taala. Faham sini clear lalu dah. Tak jadi terpesong seumpama tu. Comel dah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Comel dah berpegang pilihan dan perbuatan tak boleh bekas. Ingat ke okey dah. Tiba-tiba pilihan dan perbuatan hak hamba sendiri, bukan ke iradah Allah. Dia jadi banyak lapis nak kena jaga, banyak lapis nak kena jaga. Yang pertama, kita bicara rukun iman yang keenam. Sekalian qada dan qadar. Sekalian iradah dan kudrah. Kita bicara keesaan pada perbuatan. Sekalian perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nak kena jaga, takut terundur jadi Jabariyah. Tak ada gapo kita dah sekalian hak Tuhan. Tuhan Melaka, mu Tuhan. Mula-mula mu Tuhan, lama-lama aku Tuhan. Sungguh. Mula mu Tuhan, mu Tuhan. Tak ada kita. Patut mana Tuhan ni? Gerak-geri ni Tuhan ni, gerak-geri ni Tuhan ni. Patut dogok geri tu kamu, yelah akulah Tuhan. Hak tu lajak benar lah tu. Mula-mula mu Tuhan, akhirnya aku Tuhan. Ini sungguh ni. Nak jelas nyata, lajak sangat-sangat. Mu Tuhan tu salah dah, Jabariyah. Tapi akhirnya dah Tuhan belaka kan. Gerak diam Tuhan, bangun duduk Tuhan, Tuhan buat. Akhirnya dah ni lah Tuhan. Ada ni. Jadi kita nak jaga rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar. Kenapa? Sekalian hak Tuhan belaka. Nak jaga. Takut terundur jadi Jabariyah. Tapi mati dulu sekalian hak Tuhan belaka. Kita ahli sunnah wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tetapi kalau kita mati dah sekalian hak Tuhan, kita tak lari dah lah. Mana pilihan dan perbuatan hak Tuhan jugalah, takkan lari. Ada ni. Jadi kita nak jaga, takut tidak berpegang di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Duduk kuku iman kenang tu. Dia tak ngaji hak bab ikhtiar usaha. Memanglah hakikinya tak ada. Sebab apa rukun iman kenang kan? Sekalian iradah dan qudrah. Sekalian. Waktu kita memang hakiki tak ada apa satu. Tapi kok ke mana pun walaupun hakikinya kita tak ada gapo satu, kita ahli sunnah oleh kerana ayat Al-Quran, banyak sangat-sangat ayat Al-Quran menyandarkan perbuatan kepada hamba. Ayat Al-Quran 7 suruhan kepada hamba, 7 larangan kepada hamba. Ayat Quran perintah sembahyang kepada siapa? Pada hamba, kepada manusia. Ayat Quran perintah puasa kepada siapa? Kepada hamba. Jadi kalau hamba ni tak ada apa satu, ayat 7 ke hamba tak apa nak kena lah. Kemudian ayat 7 larang, jangan tu larang kepada siapa? Larang kepada hamba.
Oleh kerana ayat 7 suruh kepada hamba, ayat 7 larang kepada hamba, dan banyak sangat-sangat ayat menyandarkan perbuatan pada hamba, akidah ahli sunnah, akidah Al-Quran, maka wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan pun majah je, letak je, bukan hakiki. Sebab hakikinya rukun yang kenang sekalian hak Tuhan belaka. Tapi jaga dah situ. Wajib isbatkan di akidah, letakkan di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Lepas daripada Jabariyah, wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tak boleh berhenti setakat tu. Kena peringat pula, pilihan dan perbuatan hamba tidak beri bekal. Sebab apa tu? Takut terlajak jadi Qadariyah. Pilihan dan perbuatan hamba tak beri bekal. Kesemua yang berlaku datang dari perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, keesaan pada perbuatan. Jaga situ. Itu usaha hamba tak beri bekal. Sebab apa? Sebab nak jaga takut terlajak di Qadariyah. Kira-kira boleh berhenti dah. Tak boleh berhenti lagi. Kena balik semula. Walaupun berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, jangan lari daripada tajuk rukun iman yang keenam. Sekalian hak Tuhan belaka, termasuk diri pilihan pun hak Tuhan, termasuk diri perbuatan pun hak Tuhan. Jadi kalau pilihan dan perbuatan pun hak Tuhan hakikinya, tak ada gapalah kita, tak ada gapalah, sebab kita rukun iman yang keenam sekalian hak Tuhan belaka. Mana kena jaga, banyak pihak nak kena jaga tu. Banyak pihak nak kena jaga. Takut tundur jadi Jabariyah, takut terlajak jadi Qadariyah, biar duduk betul tak ahli sunnah wal jamaah. Tapi sesadah kita pegang hamba ada pilihan dan perbuatan, sesadah kita berpegang pilihan dan perbuatan kita tak bekal. Jangan duk berhenti setakat tu. Kena mati balik di rukun yang kenang sekalian hak Tuhan. Makna diri pilihan kita pun hak Tuhan, diri perbuatan kita pun hak Tuhan. Kalau tidak jadi macam tadi, akhirnya pilihan hamba, perbuatan hamba bukan datang dari iradah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Taala tahu jua ilmu. Allah tidak iradahkan pilihan dan perbuatan. Pilihan perbuatan mutlak hak hamba sendiri, tapi tak beri bekal. Ni banyak timbul sekarang ni. Timbul dalam YouTube ni. Hak dibuka puluh-puluh ribu orang ni. Dalam komen-komen semuanya ya belaka, tak ada seorang pun kata bukan. Orang hak tengok rakaman-rakaman seumpama ni, orang yang minat ke agama lah. Orang tak minat agama dia tengok benda gitu. Tak tengok benda-benda pengajaran ni. Ada ni. Orang tak minat agama, YouTube hak pengajaran agama dia takkan buka. Dia buka hak dia minat lah. Hak buka puluh-puluh ribu tu tak ada kata ini ahli sunnah ke biasa ni. Ya. Sebab apa? Yang bercakap tu bukan sebarang-sebarang, menjadi ikutan kepada masyarakat. Ada title tinggi dalam agama, CJ yang tinggi dalam agama. Hak iradah Tuhan mutlak, buat langit, buat bumi. Tu iradah Tuhan mutlak. Buat langit, buat bumi, iradah Tuhan mutlak. Lahirkan manusia, matikan manusia, iradah Tuhan mutlak. Kemudian hak berlaku di kita ni, lahir manusia, iradah Tuhan. Lahir lelaki, lahir ibu mana, lahir comel uduh, hitam putih, macam kamu dah sedap lah. Hidung macung, hidung kepek, itu iradah Allah. Buat misal sedap lah bunyi. Hidung macung, hidung kepek, putih, hitam. Lahir di tempat mana, di masa mana, itu iradah Allah. Lepas itu ada iradah Allah. Hamba memilih dan melakukan, hamba memilih dan berusaha sendiri. Allah hanya mengetahui. Tapi apa yang hamba usahakan tak bekal, Allah yang hasilkan, Allah yang jadikan, Allah yang bekal. Bukan hamba. Tapi memilih dan melakukan bukan iradah. Allah hanya mengetahui.
Tapi hujah akal dia makan. Sebab apa? Apabila Allah tidak menghendaki pilihan dan perbuatan kita, maka kita akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat sedang molek. Contoh, seseorang memilih dan melakukan perkara jahat, di akhirat kena hukum sedang molek lah. Sebab kamu pilih sendiri, bukan iradah Allah. Kamu buat sendiri, bukan iradah Allah. Kamu dihukum di hari akhirat, padanglah dengan kamu yang memilih sendiri, bukan iradah Allah. Ini logik akal, ini sesat. Berarti dia berpegang perkara jahat, bukan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak berat laginya, perkara baik pun bukan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita ngaji terdahulu, Mu'tazilah hanya perkara jahat je, bukan iradah Allah. Hak ni baik jahat bukan iradah Allah. Pilih baik, buat baik, hamba Allah hanya mengetahui. Pilih jahat, buat jahat, hamba Allah hanya mengetahui. Allah tidak iradahkan, Allah tidak kehendakkan, Allah Ta'ala tidak putuskan. Tapi berhasil perbuatan baik, berhasil perbuatan jahat, barulah Allah yang bersifat dengan kudrah. Gimana? Kita kalau dengar seumpama ni, perasan tak kita benarnya? Nakak tak kita ni? Ni kita sifat 20 ni, faham sifat 20 kita ni. Iradah Allah supaya iradah menentukan, menetapkan, memutuskan sekalian perkara yang berlaku. Sekalian yang berlaku datang dari iradah Allah. Ini pergi pula pada mustahil. Mustahil ada sesuatu dengan bukan iradah Allah. Sesuatu ni walaupun sebesar zarah, mustahil. Sesuatu ni walaupun yang berlaku di bumi, di langit, sesuatu ni sama dia berlaku di dunia dan di akhirat, sesuatu yang berlaku ni bukan datang dari iradah Allah, mustahil sama sekali. Kesemua yang berlaku di bumi, di langit, dunia, akhirat, kesemuanya datang dari iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Itu buat kita duk ngaji sifat 20 ni. Duk ngapa kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ni kita duk ngaji ni. Tapi kalau ngapa tak tahu apa satu hak tu. Panggil apa? Burung apa tu? Hak boleh cakap. Burung apa? Burung tiung. Kalau wi sifat 20 pada burung tiung, dia boleh sebut kat tu kalau kita duk ulang-ulang ke dia. Tapi dia reti tak? Tak reti. Kalau kita berkurang tu burung tiung lah kitanya. Duk ngapa saja. Burung tiung burung apa? Tak cakap. Tapi kalau kita wi sifat 20 dia boleh sebut tau. Tapi dia reti tak disebut ke apa? Tak reti. Yang kita ngapa sifat 20 tak reti juga. Dan kita duk ngapa sifat iradah. Apa makna sifat iradah? Allah menentukan. Allah menentukan apa? Menentukan lahir kita saja, menentukan mati kita saja. Apa yang berlaku sekarang? Allah tidak menentu. Ni kita kata kok jahil sangat. Jahil sangat. Terpesong sangat dalam bab pegangan. Sebab tengok dalam YouTube tu bukan hanya setakat daripada Malaysia, daripada luar-luar pun pesen tu juga. Hak luar-luar, hak bahasa Melayu macam kita jugalah. Begitu juga. Kelahiran, kematian. Langit, bumi. Siang, malam. Semua tu datang dari iradah Allah. Lepas daripada tu tak ada hak kita belaka. Buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, melahirkan manusia, mematikan manusia. Itu iradah Allah. Tidak ada campur tangan daripada makhluk. Sampai di lepas lahir sampai ke mati. Sama dihidup 40 tahun ke, 50 tahun ke, 60 tahun ke, 70 tahun ke, tak ada lah, tak ada iradah Allah. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan. Allah hanya mengetahui. Sampai peringkat kalau Allah telah menetapkan,
Allah telah memutuskan, apa pula lagi Allah utuskan Rasul. Ni siap. Apa pula Allah utuskan Rasul? Kalau Allah letak dah seseorang itu beriman, seseorang itu kufur, apa pula Allah utuskan Rasul? Allah utuskan Rasul kerana Allah belum menetapkan siapa yang beriman, siapa yang kufur. Allah hanya mengetahui siapakah di kalangan orang Mekah yang akan beriman, siapakah di kalangan orang Mekah yang tidak akan beriman. Allah Ta'ala tahu, tapi Allah tak letak. Sebab tu Allah utus Rasul. Kalau Allah telah letak dah orang Mekah ni akan beriman, orang Mekah ni tidak akan beriman, Allah tak perlulah utuskan Rasul. Dan kalau Allah letak dah rezeki kita banyak mana, tak perlulah kita bekerja. Kalau Allah telah letak dah jodoh kita dengan siapa, tak perlulah kita merisi. Ini bukan orang barang ni. Orang dipanggil syekh, darah di Aikim. Apa perlulah kita bekerja? Kalau Allah telah menetapkan rezeki, perlulah kita merisi kalau Allah telah menetapkan jodoh. Allah belum menetapkan rezeki kita banyak mana, Allah belum menetapkan jodoh kita dengan siapa, tapi Allah mengetahui rezeki kita banyak mana, Allah mengetahui jodoh kita dengan siapa, tapi Allah tak letak. Kita pun carilah rezeki. Bolehlah sebagaimana tahan tahu, kalau banyak-banyak, kalau tahan tahu sikit-sikit lah. Sebab pegangan seumpama ni, lama dah saya jumpa pegangan seumpama ni. Tapi dulu-dulu dia kurang lagi hak rakaman-rakaman ni. Zaman dulu dia kalau ada rakaman pun tali kaset je. Ingat tak zaman tali kaset? Dulu masa ngaji zaman tali kaset, ya Allah, kalau tali kaset bolong tu garu kepala dia bolong tali kaset tu kan. Salah dilekat di kepala kaset tu, kaset pula buruk, bolong tali kaset tu, Allah, garu kepala lah kitanya. Dah bolong tali kaset. Jangan kadang-kadang kita kena cuci di kepala, cuci kepala. Cuci kepala. Ada labat dia tu, cucilah kitanya. Dah nak dengar kaset. Hak masa ngaji tu, ngaji tu, lepas tu balik tu, hak tahu tu kita dengar sekali lagi. Jadi kadang-kadang kotor lah kepala kaset. Dia main waktu lah zaman dulu. Dia tak ada lagi lah macam zaman sekarang. Ini kaset masa tu dah timbul. Tapi saya jumpa dah dalam jawapan-jawapan soalan dalam surat khabar ruangan agama. Ruangan agama. Jawapan soalan saya jumpa dah daripada orang-orang berkenaan. Orang-orang berkenaan. Apabila tanya berkaitan dengan adakah kita umpama robot yang diprogramkan? Robot yang diprogramkan kita ni tak ada. Program dah robot tu kan. Apa? Hak dia punya hak buat robot tu lah. Robot apa panggil tau? Robot dia kata nama orang. Saya sebut ikut dang je. Robot saya sebut belaka. Orang kata ustaz, robot tu bukan robot tu nama orang, dia kata robot. Robocop nah, Robocop apa? Robocop tau. Robocop. Robot dia kata nama orang. Kata salah semua sebut. Kita sebut jelah. Orang faham lah. Jadi soalan tu sama ada kita ni diumpama robot yang diprogramkan ataupun Allah menentukan. Itu soalan dia. Jawapan sama macam tadi. Kelahiran, kematian, ketentuan Allah, iradah Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada itu kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah tidak iradahkan apa yang kita memilih, Allah tidak iradahkan apa yang kita usahakan. Allah hanya mengetahui. Ya, kita diberi kebebasan sebebas-bebas. Jawapan tu saya simpan. Hak ni 10 tahun dulu. 10 tahun dulu. Ruangan agama, surat khabar agama. Bukan surat khabar harian, surat khabar agama. Dalam surat khabar tu ada soalan soal jawab agama. Itulah jawapan tu. Masa tu. Kalau tu ialah sebab rakaman-rakaman tak ada. Bila timbul kemudian gitu. Jadi saya lah ngaji kodok-kodok.
Tak tolong kadang-kadang dengan hak baba-baba, hak ngaji lama-lama tu. Ada tak pandangan-pandangan golongan terdahulu, Mu'tazilah terdahulu yang seumpama ni? Sebab ini bukan Jabariyah dan bukan Qadariyah. Bukan Jabariyah sebab mereka berpegang ada ikhtiar usaha. Dan bukan Qadariyah sebab mereka berpegang ikhtiar usaha tak bekas. Tetapi diri ikhtiar usaha tu bukan iradah Allah. Diri ikhtiar usaha tu bukan iradah Allah. Ada tak dalam kitab-kitab golongan seumpama ni? Jabariyah bukan, Qadariyah bukan. Tapi bukan ahli sunnah. Setakat ni saya tak dapat jawapan ni. Nak jawapan mana? Golongan ni memang sesat. Tapi golongan ni kalau zaman dulu panggil nama apa? Faham tak ni? Sebab nak kata Jabariyah bukan. Nak kata Qadariyah bukan. Sebab nak kata Jabariyah macam mana berpegang ada ikhtiar usaha. Nak kata Qadariyah ikhtiar usaha tak bekas. Tapi diri ikhtiar usaha bukan iradah Allah. Allah hanya mengetahui. Jadi memang salah, terang-terang salah. Cuma nak tahu dalam kitab-kitab kalau golongan ni orang-orang terdahulu apa nama akidah Mu'tazilah seumpama ni. Setakat ni saya tak dapat jawapan. Tapi maklumlah, tanya baba mana tu mana pun memang dia kata salah pegangan tu. Sebab kita ahli sunnah, ikhtiar kita majaz je, bukan hakiki. Letak je kita ada ikhtiar pilihan, tapi hak tu bukan hak kita. Semuanya qada Tuhan belaka hak tu. Bukan main kenang kan? Ni. Semua daripada iradah. Mustahil ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau kita faham molek hak sifat iradah, patut lawan pada sifat iradah ni, mustahil ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah ni. Cukup dah kita faham lalu dah. Oh, kalau pilihan dan perbuatan hamba bukan datang daripada qada Allah, iradah Allah, mustahil ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah. Mustahil. Akal tak boleh terima tu. Mustahil. Ni orang kitab kita ni. Dah kan kita pegang dah sifat iradah. Allah yang bersifat iradah menghendaki, menentukan, menetapkan, memutuskan sekalian perkara yang berlaku. Kan berlaku sebesar zarah pun tidak ada yang berlaku melainkan datang daripada iradah Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Simple sangat-sangat. Tetapi kalau pilihan dan perbuatan hamba bukan datang di iradah Allah, cuma berhasil usaha hamba barulah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi maknanya banyaklah bukan hak Tuhan. Pilihan bukan hak Tuhan. Perbuatan hamba bukan hak Tuhan. Tapi berhasil perbuatan tu barulah ada Tuhan situ. Barulah Tuhan yang buat. Faham tak ni? Banyak hak bukan hak Tuhan ni. Jadi kalau seumpama tu banyak bukan hak Tuhan, bukan Rabb kalau gitu. Bukan ilah kalau gitu Allah Ta'ala ni. Allah ni Rabb, Tuan bagi sekalian. Allah ni ilah, sekalian iftikar kepadanya. Tu ilah. Nanti bicara istighna iftikar dalam kitab Pati Paridah kita tu. Istighna iftikar dalam Pati Paridah kita tu. Sekalian iftikar kepada Allah. Tetapi kalau pilihan bukan hak Allah, kalau usaha bukan hak Allah, maka sa'ah memilih, sa'ah berusaha tidak iftikar kepada Allah. Sebab bukan hak Allah, hak kita. Lucu sifat iftikar bagi Allah, lucu Allah sebagai ilah. Ilah ni sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan mustaghniyun an kulli ma siwah wa muftakirun ilaihi kullu ma adah. Ni kan istighna iftikar kan sifat Tuhan, sifat ilah. Istighna iftikar, sekalian iftikar kepada Allah. Tapi kalau pilihan kita bukan hak Allah, kalau usaha kita bukan Allah, tidak iftikarlah kepada Allah. Maka Allah bukan ilah, bukan sembahan yang sebenar. Allah bukan Rabb, bukan Tuan yang hakiki. Tuan apa? Pilihan bukan hak dia. Tuan apa? Allah.
usaha kita bukan hak dia. Dah hak Allah hak mana? Hak berhasil di hujung tu barulah hak Allah. Allah ni jauh sangat ni. Lepas tu saya sebut ulang. Mana tempat pun saya ulang. Hak ni kita kitab Fatih Faridah. Kalau bukan kitab tauhid pun, kalau ada celah boleh selit tauhid, saya selit. Kitab tak berjalan pun saya selit tauhid. Sebab saya dah sebut sok modah bukan untuk kita. Untuk kita orang ngaji ni faham, pegang, okey dah, tapi kita biar boleh menghurai, boleh bercerita, boleh menjelaskan kepada siapa? Pada anak cucu kita lah. Mulut tu biar bunyi, mulut tu biar tanya molek, tapi kena pandai cerita. Kalau setakat faham pegang sorang, tak boleh nak tolong langsung, itu fardu ain. Fardu ain kita tetap dah waktunya kita duk ngaji dah. Hak fardu kifayah tu boleh cerita, boleh hurai, boleh jelas tu. Pak dia pun buka rakaman. Ni mak, tengok mak siapa ni doktor bidang agama ni mak Hai. Tengok dia kata kan pilihan dan perbuatan bukan iradah Allah. Allah hanya tahu je. Kita lebih kebebasan sebebas-bebasnya. Ni siapa ni? Mak bila ngaji agamanya bagi sejik surah je. Sekolah hari tu pun sekolah orang putih. Contohlah, bukan kata siapa ni. Hari tu pun mak sekolah orang putih ni. Nak cerita mana kita ni? Kita faham ni cukup dah ni. Mustahil ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah, bukan datang beriradah Allah. Karahah adamu iradatihi, ada sesuatu yang bukan datang daripada iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil sama sekali. Mana bererti pilihan dan perbuatan yang kita berpegang hamba ada tu tetap datang dari iradah Allah, datang daripada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je kitanya, simple saja. Jadi kita berpegang ada pilihan dan perbuatan, hanya ada ceramah dia kata ilusi, bukan sebenar. Memang bukan sebenar. Hak sebenarnya adalah datang dari iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mati rukun yang keenam, kita mati keesaan pada perbuatan. Saya memang sentiasa sebut hak berkaitan dengan hak Jabariyah. Sebut semua hak Jabariyah. Sebab Jabariyah ni kalau tempat kita timbul daripada salah pengajian kitab-kitab hakikah, kitab hikam contohnya. Kitab hikam, kitab yang penuh dengan keberkatan. Saya mengaji 30 tahun dah kitab hikam ni, sampai sekarang saya belajar lagi kitab hikam. Kitab yang penuh dengan keberkatan. Tetapi yang membaca bukan ahli, akhirnya dia bawa kepada tak ada kita Tuhan belaka tu Jabariyah. Dalam kitab hikam tu itu wahdatul af'an. Ini saya sebut semua wahdatul af'an. Sebab ada orang memaklumi kepada saya, dia datang kelas, dia belajar. Saya cerita bab pegangan, dia pun okey betul ustaz, cerita tu bab pegangan tu segala-gala daripada Allah. Dan saya belajar pun begitulah, dia ayat dia belajar, tempat dia belajar. Dan memang saya, guru saya ajar bangun pagi tu kena wahdatul af'an. Mula-mula bangun pagi wahdatul af'an. Saya cerita hak wahdaniyah pada af'an. Dia bicara bab wahdatul af'an. Bangun pagi je wahdatul af'an. Kita bicara dalam sifat 20, sifat yang keenam wahdaniyah. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al, pada perbuatan, menafikan kam muttasil, kam munfasil pada zat, pada sifat dan pada af'al, pada perbuatan. Adapun dalam kitab hikam dia bicara lain.
Dalam kitab Al-Manhal Safi dibicara lain. Kitab Hakikah belaka tu. Dibicara wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul sifah, wahdatul zat. Dia empat keesaan, empat tauhid. Kita bicara lain dalam empat pegangan. Ada kitab Hakikah dia tauhid empat. Wahdatul af'al permulaan, disusuli dengan wahdatul asma, wahdatul sifah, kemuncaknya adalah wahdatul zat. Wahdatul af'al ni siapa? Maqam fana, permulaan maqam wali. Itu wahdatul af'al. Hak tu cerita dalam kitab Hikam. Wahdatul af'al ni sekalian tak ada. Semua Tuhan belaka. Ikhtiar usaha tidak ada di basirah, tidak ada. Ini Tuhan yang lenyapkan. Kita maqam syariat. Kita wajib isbatkan di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Hak wahdatul af'al ni itu maqam la haula wala quwata illa billah. Ini dia guru dia duduk ulang semua ni. Maqam la haula wala quwata illa billah. Maqam la haula wala quwata illa billah. Itu maqam fana, maqam aulia, jangan duk lakung hak tu. Kita maqam syariah, maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maqam kita. Maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami yang sembah, kami ada pilihan dan perbuatan. Kami yang minta pertolongan, kami ada pilihan dan perbuatan. Itu maqam syariah. Wajib kita berpegang seumpama tu. Tiba-tiba bangun pagi, tak ada Tuhan belaka. Itu Jabariyah. Tapi kalau sampai maqam wahdatul af'al, hak tu Tuhan yang lenyapkan di basirah mereka. Tidak ada mereka hanya af'alullah jua. Hak tu bukan lakon, bukan buat-buat. Ni dilakon ni. Bangun pagi, Tuhan, aduh, Tuhan, bangun ni, Tuhan. Ikhtiar usaha kita duduk mana? Di pegangan ni, di pegangan. Jadi bangun pagi nak memulai hidup dengan akidah Jabariyah. Ini apa yang boleh? Salah pengajaran kitab Hikam daripada orang yang tidak mursyid dan orang yang tak luluh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini berat. Dulu saya duk tekan sangat-sangat, ada orang bawa nak semayang. Ni, kena hilang. Tak ada aku, tak ada. Berdiri ni Tuhan. Akad takbir ni Tuhan. Baca Fatihah ni Tuhan. Tu rokok ni Tuhan. Tu Jabariyah. Tuhan warnanya sahaja aku semayang fardu zuhur. Aku. Ini Jabariyah. Dilakung. Hak makong wahdatul af'al. Dia tak ada buat apa-apa pun. Tapi di basirah tidak ada. Malaikat hanya ada Allah. Dia tak ada di basirahnya. Itu usaha dia pun tak ada di basirah dianya. Itu maqam wahdatul af'al, permulaan maqam aulia. Dia panggil maqam fana, maqam la haula wala quwata illa billah. Jangan duk lakon hak ni. Lakon kita tidak berpegang di akidah hamba ada pilihan perbuatan, Jabariyah lalu dah. Adapun hak maqam la haula wala quwata illa billah dipanggil maqam syuhud. Kita duk maqam i'tiqadi, kita duk maqam pegangan, kena peganglah di akidah ada pilihan dan perbuatan. Hak maqam syuhud, maqam zaut itu maqam aulia, maqam fana. Fana mana apa? Tuhan lenyapkan segala-galanya di basirah. Tidak ada, malaikat hanya ada af'alullah, perbuatan Allah jua. Itu hak zaut, hak kecak di basirah. Bukan hak lakon. Jadi dia kata, bangun pagi kena gitu lah. Tak boleh. Itu Jabariyah. Sekejap dia. Memang di tengah kita beringat molek. Bawakan seumpama ni. Bawakan seumpama ni dia merebok. Merata-riti di tengah kita. Lama dah saya duduk peringat dalam perkara ni. Orang tua-tua saya jumpa ramai dah. Nak semayang tak ada apa. Kita yang semayang kan. Kita berpegang, kita ada ikhtiar usaha kan. Baca kitab Hikam, guru seumpama ni haram. Orang yang belajar guru seumpama pun haram. Bukan kitab Hikam saja tidak mursyid, fadha'in tauhid pun tak luluh. Tak kenal mana Ahlussunnah, mana Jabariyah, mana Qadariyah.
Ni biasanya mari daripada membaca sendiri. Kalau ibu guru pun berguru daripada guru yang membaca sendiri. Betullah kita hikam, kita yang pernah dengan keberkatan, kita akan selidik molek. Siapa guru dia? Dia belajar lama mana? Ni kita halus ni, kita halus. Kita bab syariat, bab semayang, puasa, hak paling mudah tu pun kena pastikan learning ni macam-macam. Hak jenis bahawa hukum hakam mengarut sekali bab pekoh mudah sangat je pekoh ni. Dia macam-macam hak tukang bawa ni. Kita bangun pagi, alhamdulillah. Siaplah kita nak sembahyang subuh pula. Hak tu kitanya. Tak bangun pagi, tak ada. Boleh bangun ni Allah. Boleh bangun daripada baring duduk Allah. Nak gerak lagi Allah. Bukan hak tu. Hak kitanya. Bangun pagi baca doa, kemudian alhamdulillah kita boleh sembahyang subuh. Nanti kita nak hijrah, nak tanggung nafkah keluarga, ibadat belaka tu. Kita nak ingat afa'alullah, Tuhan yang buat segala-gala. Tu tidak ada kewajipan kepada kita waktu tu. Dulu saya peringat hak nak semayang. Ni dia wayak bangun tidur. Kena wahdatul af'al. Wahdatul af'al itu permulaan maqam fana, maqam aulia. Kita maqam syariah, maqam awam lain. Kita wajib berpegang di akidah. Kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan, tetap iradah Allah dan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya cadang nak tambah lagi sedikit hak berkaitan dengan redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saya pun ada bawa kitab Penawar Bagi Hati. Nak sambung sedikit lagi hak berkaitan dengan redha dengan qada Allah. Jadi tu kena semula lah tunya. Kita ambil tajuk hak sifat mustahil dulu. Mustahil ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah, mustahil. Kesemuanya datang daripada iradah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Kemudian kitab Fatih Faridah ni terdahulu pembicaraan berkaitan dengan perkara jahat. Ni letak faham molek sini ni. Perkara jahat datang dari iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada percakapannya macam mana ni, kena lumak molek ni, kena lumak molek, kena faham molek sini ni. Sebab ini masih lagi ditajuk rukun iman yang keenam. Baik jahat tajuk rukun iman keenam, tapi ikhtiar dan usaha tidak ada ditajuk rukun iman keenam. Atau kena ingat pula situ, takut terundur jadi Jabariyah. Adapun perkara jahat memang tajuk rukun iman yang keenam. Baik jahat daripada Allah, itu jelas sangat-sangat. Tu pun ada golongan yang terpesong berpegang hak jahat bukan datang dari iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi pula seumpama tu walaha baik jahat adalah tajuk rukun iman yang keenam. Adapun pembicaraan ikhtiar dan usaha, maka tu tak ada tajuk di tajuk rukun yang keenam. Waktu kena ngaji kena halusi pula situ ni buat tak ada. Hak rukun kenanya sekalian hak Tuhan belaka. Tak jaga boleh terundur jadi Jabariyah. Jadi ikhtiar usaha tu kena faham pula, kena hurah kot lain. Tapi kalau perkara jahat memang ditajuk rukun iman yang keenam. Tapi walaupun tajuk rukun keenam, kadang-kadang hanya berpegang iradah Allah menentukan perkara yang baik saja, perkara jahat tidak berkait dengan iradah Allah. Tu. Ini jelas dalam kitab Fatih Faridah kita ni hak rukun iman yang keenam. Cuma dalam kitab Fatih Faridah ni tambah dengan bicara bab redha. Redha dengan qada Allah ni bukan bicara tauhid, ini bicara tasawuf, ketaatan batin. Tapi saya nak cadang nak tambah sikit lagi lah berkaitan dengan redha dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat nak ambil hak dalam ambil dia punya poin-poinnya dalam kitab Penawar Bagi Hati. Tapi bila masuk tajuk mustahil ni pada hak ni je. Mustahil ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah. Mustahil. Kesemuanya kehendak Allah.
Kesemua. Tak ada kesemua. Kalau 99% je kehendak Allah, kesemua dah. Kalau 99% je kehendak Allah, kesemua. Sebab baru ni dalam TV kehendak hak Tuhan letak dah awal-awal 99%. 1% kita yang buat. Dalam TV baru ni. Hak 11 pagi. Hak 11 pagi. Pukul 6.30 ke pukul 7. Acak kali dah siaran tu pergi pada bab pegangan, bab qada-qadah. Tak tahulah macam mana dia cari siapa, tak tahulah. Siapa penerbit dia yang sebenarnya. Sebab kalau tengok pada moderator tu belaka je. Cerita mana pun je. Carilah moderator yang memahami akidah. Kalau ahli panel boleh panggil tak seorang tu, kalau tu cerita bab akidah salah, dia boleh betul lalu dah. Dia boleh usul lalu dah. Kalau nampak tak nak pergi dah, matilah TV tu. Tubiklah elang gapo pun. Lepas tu keluarlah cerita dengan gapo pun, lepas tu jadi tak jadi dah. So dia balik je lah. Salah pegangan ni dengan moderator belaka. Cerita bab gini, cerita bab rezeki. Dia kata pemahaman yang keliru. Mana kelirunya? Saya dapat gaji besar kerana begian. Anak saya dalam peperiksaan SPM dapat 10A kerana begian. Maknanya apa? Maknanya gaji besar, anak kita berjaya dalam peperiksaan adalah hak kita. Walah salah tu. Hak Tuhan letak awal-awal 99%. Hak kita, hak buat 1% je. Lepas tu nak bangga kat mana bos 1% je hak kita buat. 99% lagi tu Tuhan sudah letak awal-awal. 99% Tuhan letak awal-awal. 1% hak kita buat. Agak ada kita 99%. Banyak dah tu. 1% je hak bukan hak Tuhan ni. Tak cukup lagi. Bukan 50-50 ni. Bukan 50-50. 99% je hak Tuhan. 1% je bukan hak Tuhan. Hak kita buat. Tak cukup lagi Tuhan 99%. Tak kena Tuhan malam ni. Tapi sepatutnya moderator lah usul tanya apa makna 1% tu, apa makna 99%, tanya kok molek. Kita kalau nak bicara bab ikhtiar usaha, kita pun takkan sebut 1%. Sebab apa? Sebab yang berlaku di kita ni, itu usaha belaka ni yang kita duk pegang. Tak ada ni. Tak lagi 1% pun. Hak bukan itu usaha, terjatuh, tersepak. Tu bukan itu usaha. Ataupun terlatah. Tu bukan itu usaha. Kalau banyak sikit bukan itu usaha, orang hak OKU. Dia banyak bukan itu usaha. Contoh orang OKU-nya hak tangan dia gerak semua tu. Hak kepala dia gerak semua tu, hak OKU tu. Tu memang bukan ikhtiar dia. Itu dia panggil ittirari yang terjadi. Tu betul. Hak dia banyak bukan ikhtiari. Ada ni. Di semayang pun dia gerak kepala. Di semayang pun tangan dia bergerak. Syarat tak ambil salah apa sebab bukan pilihan. Itu terjadi. Itu 100% daripada Allah. Tak ada kaitan dengan dia. Tak ada salah dia. Di semayang dia gerak kepala 100 kali pun tak apa. Sebab itu bukan pilihan dia. Kita tak boleh. Kita 3 kali cukup batal lalu dah kitanya. Kepala anggota besar. Jadi kalau macam kita ni, hak itirari tersepak jangan-jangan. Terjatuh tak air kelas dah lah. Gelicir bila air tak air dah pagi ni. Hak tergelicir bila air tu tak air dah pagi ni. Hak tu bukan ikhtiari. Jadi hak kita pegang, kita hamba ada pilihan dan perbuatan bukan 1%. Semua yang berlaku di kita ni adalah ikhtiar dan usaha kita duk pegang. Tapi hakikinya sekalian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, bukan 99%. Dan usaha kita wajib berpegang, hamba ada itu usaha pada sekalian perbuatan ikhtiari. Kita daripada pagi pakai sekarang ni kan perbuatan ikhtiari belaka kan.
Ha? Kalau bercakap apa? Bercakap ikhtiari. Tak ada latah-latah Cuba cokek kan latah tu. Cokek tu latah tu boleh ikhtiari tu. Kau nyakit latah, kau cokek sikit habis lah. Mana hak di kita ni? Ikhtiari. Kita berpegang ke semua tu. Kita hamba ada pilihan dan perbuatan. Tak ada satu beratur. Tetapi hakikinya kesemuanya iradah dan kudrat Allah. Bukan 99%. Jadi apa di 99%? Hak Tuhan letak. Apa di 1%? Hak kita buat. Apa dia? Nama ikhtiar usaha pun tak kena. Hak hakiki rukun iman kenang, iradah kudrah pun tak kena. Letak macam mana tu? Acak kali dah program TV ni. Hak peseng-peseng, hak tak tahulah dia ambil macam mana, ditapis macam Allah alam. Hak TV ni, hak saya tengok ni bukan hak live. Bukan masa tu hak FB dah dimaklumkan oleh orang yang tengok. Dia pun hantar dalam WhatsApp FB tu, kemudian dia beritahu jam berapa, minit berapa. Sebab dia lama sejam lebih. Kita nak cari dah mata nak cari, dia pun beritahu minit berapa. Mungkin tengok minit berapa. Pegangan kita sebesar zarah pun tidak berlaku melainkan iradah. Mustahil ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah. 1% je sesuatu mustahil. Bukan 1%. 0.0000000. 1000 kali kosong, nombor 1 hujung. Nak kata apa tu? Zarah tu tak? Zarah pun mustahil berlaku tanpa iradah Allah Subhanahu wa taala. Bukan 1% ni, 0.0000000 tu baik 1 hujung. Mana kalau kita kata kok iradah Allah hanya 99.99999. Bukan 1%. Ada sebesar zarah yang berlaku bukan iradah Allah, mustahil. Sekalian iradah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tu rukun iman yang keenam. Ada rukun yang keenam, beriman dengan 99% datang ada qada dan iradah Allah. Ada tak ada rukun yang baru, mana tahu. Rukun iman yang keenam 99% qada dan qadar. Sekalian. Jadi 99% 1% ni macam mana lah? Tak terfikir. Kenapa dia jadi gitu lalu? Yalah kita ni kalau buka TV orang tua kita kan cari hak siaran seumpama tu lah. Kan ada mau haji boleh tengok drama Indonesia. Jangan. Rugi omo. Ada orang tua boleh tengok drama Indonesia. Rugi omo. Masa muda dia kata tak sempat TV tak ada rumah. Sibuk dengan anak-anak, tua ni rehat. Faham tengok drama Indonesia je kerja. Dah tengok comel-comel, orang puang comel, orang lelaki comel. Dia ingat dia masa muda-muda lah, dengan ayah haji dia, orang naik motor Vespa tu lah, pakai baju kebaya. Ingat masa muda-muda. Dah tengok drama Indonesia. Habis masa tu akan dibentang dia masyar, rugi kita orang tua. Jadi kita orang tua ni biasanya buka siaran-siaran seumpama tu lah. Ada ni. Kita tengok dulu kan, mungkin pagi-pagi tu kita tengok dak tupu sebab kita masih lagi pergi mari cara yalah anak cucu nak pergi sekolah ke apa kan. Belah pagi ni tengah sibuk lagi. Mungkin tengok dak tu. Tapi orang boleh tengok semula dalam FB pula, boleh tengok semula tu. Kalau dah TV tu live.
Kemudian dia boleh tengok dalam FB pula. FB tu banyak pula orang buka tengok. Mungkin tak sempat nak tengok pada masa live tu sebab disibuk dengan kerja. Maknanya orang tua kita ni biasa hak tu dia cari. Tapi tak tahulah siapa yang pantau, siapa yang tapih. Makna kalau terlepas seumpama tu menjadi tanggungjawab moderator dengan penerbit lah. Dia boleh stop sekejap siaran, dia buat iklan, lepas tu dia tanya balik apa maksud. Kena perjelaskan semula apa maksud 99% hak Tuhan letak awal-awal azali lah. 1% tu hak kita buat apa maksud. Kita rukun iman bukan 90% sekalian qada dan qadar, iradah dan kudrah. Mustahil ada sesuatu berlaku yang bukan datang dari kehendak Allah, yang bukan datang dari kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada je 1% yang bukan iradah Allah, lucu Allah sebagai Rabb, Allah bukan tuan bagi sekalian, Allah hanya tuan bagi 99% je. Lucu Allah sebagai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah bukan tuan bagi sekalian, Allah hanya tuan bagi 99% je. Lucu Allah sebagai ilah. Sebab apa? Sebab 99% saja iftikar kepada Allah, 1% tidak iftikar kepada Allah. Lucu Allah sebagai ilah. Baik ni, ni cerita permulaan agama ni. Nak kenal Allah sebagai Rabb, nak kenal Allah sebagai ilah. Yang mula-mula sekali ni. Kalau 1% bukan datang dari Allah, Allah bukan Rabb, Rabbil Alamin bukan. Allah bukan ilah. Tak ada ni. Sebab hanya 99% sahaja iftikar kepada Allah, 1% tidak iftikar kepada Allah. Ini bukan benda kecil-kecil ni. Dia punya program sejam lebih, satu tu je salah nak kira juga. Ini salah bab usuluddin. Satu cukup dah. Kalau kau berpegang seumpama tu, ramai mana berpegang seumpama tu, kawan tu sembahyang puasa dok tinggal. Tiba-tiba pegang seumpama tu, punah randah lah orang ramai. Salah sikit je, salah sikit ni usuluddin. Ini rukun iman yang ke-6. Ini berkaitan dengan mengenal Allah sebagai Rabb, sebagai ilah. Sebab saya tak tengok daripada awal, tengok tempat tu lah, lepas tu ambil lah Gustaf awal sikit, takut dia bicara apa. Bicara apa sebelum tu, 45 minit sebelum tu. Ada ni. Ni hanya cerita berkaitan dengan apabila kita beranggapan kejayaan kita gaji besar, kejayaan anak kita dalam peperiksaan, semata-mata kita tu salah. Hak kita 1% je kita buat. Sebab tu Tuhan letak awal-awal dah. Nak bangga ke mana? 1% je kita. Kita dah. Kenapa kita tidak boleh takabur? Sebab kesemuanya daripada Allah. Kenapa kita tidak boleh riak? Kerana kesemuanya daripada Allah. Kenapa kita wajib bersyukur? Kerana kesemuanya daripada Allah. Kenapa kita wajib redha? Kerana kesemuanya daripada Allah. Kenapa kita wajib sabar? Kerana kesemuanya daripada Allah. Kan gitu. Kenapa kita tak boleh takabur dengan kejayaan? Kenapa kita tak boleh riak dengan kejayaan? Kenapa kita tak boleh ujub dengan kejayaan? Kerana kesemua itu daripada Allah. Ke kerana 99% daripada Allah? 1% dari kita? Tak. Kita tidak boleh takabur, tak boleh riak, tak boleh ujub kerana kesemuanya daripada Allah. Bukan 99% daripada Allah, barulah kita tak boleh nak takabur, bukan. Mana? Memang saya cerita perkara ni banyak kelas dah. Tapi oleh kerana kita kelas tempat lain-lain, jadi kita nak peringat. Sebab kita ni orang yang minat agama. Orang minat agama ni ialah di antara jalan saluran untuk faham agama, di antaranya adalah hak TV-TV yang ruangan agama. Nah,
Tapi kalau kita faham molek hak dalam kitab sifat 20 ni, insya-Allah lah mari pasal mana pun kita faham, kita kejap dah. Sebab apa? Bukan kenal dah. Kita cerita pula bab wahdaniyah, keesaan pada perbuatan. Masuk pula sifat kudrah, kesemuanya perbuatan Allah. Masuk sifat iradah, kesemuanya kehendak Allah. Mustahil ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selesai, mudah je. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan, pilihan dan perbuatan tetap kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Sekian perkara. Sebesar zarah pun sesuatu itu mustahil. Ada dengan tak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hari ni baca tajuk ada garisan tu. Mustahil ada sesuatu dengan tak ada kehendak Allah. Walah masuk pada huraian mustahil lawang iradah, iaitu ada sesuatu dengan tak kehendak Allah dan tak sengajanya sengaja Allah. Sengaja payah nak faham kitanya. Tak kehendak patut tak sengaja. Semuanya datang dari sengaja sengeleng Allah Subhanahu wa taala. Saya ngaji sengaja sengeleng, tidak sengeleng. Semuanya sengaja sengeleng Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ada sesuatu dengan tak kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil juga ada sesuatu dengan tidak sengaja sengeleng daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.